Saya akan teruskan lagi ya untuk seterusnya, iaitu apa ni? Okay, nampak insyaAllah kan? Okay. Okay, sepintas lalu saya akan sepintas lalu ni kita akan tengok pentingnya seseorang insan bersolat. Kalau kita tanya pelajar-pelajar kita ini kan, kenapa awak bersolat? Antara jawapan dia akan kata, kerana cikgu suruh, ustazah suruh, ustaz suruh kan. Kerana mak ayah suruh. Yang kita nak mereka faham adalah biar dia orang faham, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita faham bahawa solat itu pada awalnya memanglah daripada mak ayah suruh, memanglah guru-guru suruh, tapi kita nak biar akhirnya dia tahu juga ini adalah perintah Allah. Biar dia tahu Allah. Sebab kadang-kadang memang saya nak cerita di sini, antara menjadi kesedihan kita lah, menjadi kesedihan saya sejujurnya, bila kita tanya pelajar-pelajar kita, kan, kita tanya ni pelajar-pelajar kita, sayang, bila kita tanya sayang mak ke ayah, dia orang jawab sayang mak, kan. Macam tak best lah tak tengok muka kan. Boleh kan kita tengok muka kejap. Bila kita tanya, nampak muka bila kita tanya pelajar-pelajar kita, sayang mak ke sayang ayah? Mereka akan jawab, sayang mak. Bila kita tanya kenapa sayang mak, dia akan cakap, sayang mak sebab mak saya melahirkan saya, menyusukan saya, menjaga saya, memandikan saya, menyuap makanan pada saya dan sebagainya. Seterusnya lah mendidik saya dan menghantar saya ke sekolah dan sebagainya. Okay. Bila sayang, ada juga yang kata sayang ayah. Memang sayang ayah tu sebab ayah uruskan dia juga. Jadi ibu bapa yang mana uruskan anak, itulah yang disayangi oleh anak-anak. Bila kita tanya sampai satu tahap macam ni, kita tanya sayang ayah atau mak, bila dia orang jawab mak, kerana apa? Gini, seperti mana yang saya sebut tadi. Bila kita tanya pula antara mak, masa dia sebut tu, sebelum tu saya lupa nak cakap masa dia sebut tu, bila mak saya melahirkan saya, menyusukan saya, sebagainya tu, mata dia orang berair, hampir nak menitis, ada yang menitis air mata, ingat mak, rindu mak kan. Sebab duk asrama, tu ingat ke mak. Tanya kita pun kita sayang anak kan. Kalau tanya antara suami dengan anak, kita sayang anak juga. Sebab suami kita tak dengar kan. Tapi kalau dia dengar, kita kena kata sayang dia lah. Tapi nak ceritanya, bila kita tanya anak, kan, bila kita tanya anak, pelajar-pelajar kita sayang emak ke sayang ayah, dia akan jawab sayang mak. Sebab apa sayang mak? Sebab gini. Bila kita tanya sayang mak atau Allah, ni nak cerita. Jawapan mereka adalah diam pada awalnya. Untuk jawab sayang mak ke sayang Allah, dia diam. Berfikir nak jawab. Sayang mak ke sayang Allah, dia diam. Dia berfikir nak jawab. Sebab apa? Lambat jawab. Lama tu dia pun jawab lah, sayang Allah. Saya pun tanya dia. Ni saya dalam kelas ni, dalam ceramah pun saya tanya. Kan, dia tidak jawab serentak. Dia tidak jawab dengan padu, orang panggil. Tidak jawab dengan spontan. Sayang Allah tu. Dia berfikir. Sebab apa dia berfikir? Dia kata, sepatutnya aku jawab sayang Allah. Tapi hakikatnya aku sayang mak. Macam tu lebih kurang dia. Aku sayang mak sebenarnya, tapi kena jawab sayang Allah. Mana boleh kata tak sayang Allah, mana boleh sayang mak lebih pada Allah. Macam itulah dia punya rasionalnya gitu. Tapi dia punya cinta sayang sebenarnya pada mak dia. Sebab apa berlaku gitu? Sebab itulah mereka kalau solat pun solat yang tidak sepenuh jiwa raga kan. Sebab dia sayang mak dia. Dia tak sayang Allah. Itu kita takut. Sebenarnya kita takut mereka anak-anak yang akan lahir hari ini yang lebih sayang kepada ibu bapa daripada sayang Allah dan Rasul. Sebab hakikat sebenarnya mereka perlu sayang Allah di sebalik mak dia yang uruskan dia, yang melahirkan dia, menyusukan dia, memberi makan pada dia, memandikan dia semua kan. Kita perlu sedarkan kepada pelajar-pelajar kita bahawa di sebalik ibu bapa kita sebenarnya ada lagi kasih sayang yang lebih tinggi, yang lebih melimpah ruah, yang lebih sempurna, iaitu kasih sayang Allah. Walaupun mak dia melahirkan dia, tapi hakikat yang menciptakan kita adalah Allah.
yang mengeluarkan anak tu daripada rahim mak kita tu pun hakikatnya Allah yang menyelamatkan. Lepas tu yang menyusukan kita, walaupun mak kita, air susu mak kita, tapi yang memberi air susu itu adalah Allah. Sama juga dengan memandikan kita. Walaupun air yang kita tengok dalam paip tu, kan, air paip tu, mak kita yang siram kita, jirus kita, hakikatnya yang menurunkan hujan tu adalah Allah. Seperti itu juga dengan makanan. Makanan walaupun kita tengok mak ayah yang memberi makan, yang beli makanan, yang bagi duit belanja sekolah, hakikatnya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi kita kena sayang lebih kepada Allah itu. Kita kena sedarkan pelajar-pelajar kita sebenarnya sebab dia terlindung di situ. Terlindung disebabkan dia tidak disebut-sebut selalu. Allah ni tidak disebut-sebut selalu oleh ibu bapa. Allah tidak disebut selalu oleh kita. Jarang. Jadi kita kena suburkan benda tu. Apa-apa kita sebut, Alhamdulillah Allah bagi rezeki hari ni. Kan? Makanlah makan nasi ni. Pergi beli kat kantin tu, belilah makanan yang halal. Tapi ingat syukur pada Allah, Allah bagi rezeki pada kita. Pesan selalu tentang kebaikan-kebaikan Allah itu. Ya? Jadi bila dia melaksanakan solat, dia juga akan merasakan solat itu adalah satunya perintah daripada Allah. Bukan kerana arahan daripada ibu bapa ataupun daripada mak ayah. Daripada guru-guru. Okey. Okay, kita teruskan lagi dengan slide seterusnya. Okay. Tadi perintah Allah kan. Okay, suruhan baginda Rasulullah. Ni pun sama. Ni saya sepintas lalu je. Okay, tanggungjawab ibu bapa, mengajar anak, memastikan anak solat, peranan ketua keluarga, ayah-ayah. Okay. Memang punca rezeki. Dijanjikan dalam Quran. Allah yang memberi rezeki. Yang penting kita solat. Okey, solat. Okey. Okey, golongan tidak bersolat adalah penghuni neraka. Pun kita kena selalu sebut. Kan, selain pada solat tak khusyuk, solat khusyuk, ada juga yang tidak bersolat adalah penghuni neraka. Amanah daripada Allah anak ni. Amalan pertama yang akan ditanya pada hari akhirat adalah solat. Dan terakhir kita memang nak mewarisi syurga Firdaus bagi mereka-mereka yang solat khusyuk. Pahala sekali solat menyamai 50 kali fardu. Banyak tu, nak solat 5 kali pun malas kan. 10 kali malas juga. 15, 20 sampai 50. Sekali solat dah dapat 50. Okey, sujud paling dekat. Masa ni lah kalau kita nak mohon apa-apa, saat sujudlah kita boleh memohon. Ni yang pasti. Dijanjikan siapa yang solat akan mencegah perkara keji dan mungkar. Walau kalau kita tengok hari ini mungkin berlaku kan. Maknanya orang tu solat tapi masih lagi melakukan perkara keji dan mungkar. Tapi mungkin itu mungkin dan memang betul solat mereka mungkin tidak diterima Allah. Solat yang tidak sempurna. Darjat yang tinggi, mendapat ketenangan, penentu antara kufur dan iman. Okey. Sepintas lalu juga kita akan tengok betapa mudahnya untuk bersolat. Ada azan. Ada azan, ada jam loceng. Ada jam lah waktu kan, boleh tengok. Nak wuduk, tak ada air, boleh tayamum. Rusuh solat, boleh 2 rakaat, boleh jamak dan sebagainya. Tempoh masa, waktunya agak panjang, ada yang pendek tapi masa masih tempoh tu ada. Pakaian pula tak kira, tak semestinya terlekung, tapi asalkan dia menutup aurat dengan sempurna. Tempat bersolat di mana-mana saja asalkan bersih. Tolak ansur, kalau mengantuk boleh tidur dulu, kalau lapar makan dulu, sesekali lah, tidak selalu. Okey, boleh solat bersendirian, boleh juga solat berjemaah. Jaga Allah, Allah jaga kita. Allah mudahkan kita. Kita akan dapat berhubung terus dengan Allah. Okay. Ini antara cabaran yang pelajar-pelajar pun dan kita kena beritahu. Memang antara adalah televisyen, kan, telefon. Televisyen ni memang betul lah. Kalau kita kadang-kadang solat tu, dulu-dululah kita kecil-kecil kan. Anak-anak kita pun samalah hari ni. Nak solat tu tunggu iklan kan. Solat laju-laju. Okay, baca buku cerita, majalah, okay, internet. Hari ni Facebooknya dengan WhatsAppnya kan. Siaran radio. Okay. Ini adalah dalil. Okay. 2 surah ni kita tengok dan kita selalu ingat yang saya telah baca pada awalnya. Ini mafhum dia kan. Mereka yang solat khusyuk itu akan berjaya.
Berjayalah orang-orang yang beriman yang solatnya khusyuk. Surah yang ke-1, surah Al-Ma'un, celaka bagi orang yang bersolat yang solatnya adalah keadaan yang lalai. Okey. Dua ayat ni memang kita kena ingat dan kita kena sebut selalu pada pelajar. Ingat tu, kalau solat khusyuk baru Allah terima, baru berjaya. Tapi kalau siapa yang solat lalai, celaka. Kan? Macam tu. Siapa yang solat lalai, celaka.